Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami di Bernama TV, pastinya dalam Ruang Bicara. Dan kepastian yang boleh saya nyatakan, ini bukan pertemuan kali pertama saya bersama beliau, kerana sebelum ini pastinya di pertemuan kali pertama, kedua, ketiga di latar tempat, di latar masa yang berbeza dan atas baju yang dipakainya juga berbeza. Pada satu ketika sebagai Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komuniti, pernah sekali saya sempat menemui beliau sebagai Timbalan Menteri Luar Negeri, dan pastinya ketika menjawat jawatan sebagai Menteri Penuh ketika itu di Kementerian Dalam Negeri dan Koperasi dan Kepenggunaan pada satu ketika. Jadi ini seperti yang saya nyatakan, bukan pertemuan pertama, dan pertemuan malam ini takkan saya sia-siakan kerana kita akan bicarakan tentang aspirasi keluarga Malaysia, Kementerian Dalam Negeri. Semuanya selepas ini. Ya, sebenarnya kadang-kadang bukan satu kerja mudah bagi seorang hos untuk memulakan, apatah lagi bila sana sini masing-masing setiap kementerian, setiap yang berhormat menteri mula mengangkat tentang KPI masing-masing, khususnya untuk aspirasi keluarga Malaysia ini. Dan kita sedikit menyorot tentang aspirasi keluarga Malaysia ini, di mana yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan pembentukan Kabinet pada 27 Ogos yang lalu telah pun mengumumkan bahawa 31 yang berhormat menteri melibatkan 26 kementerian dan 5 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM perlu membuktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari pertama memegang portfolio sebagai yang berhormat menteri. Dan berdasarkan promo yang telah pun kami siapkan di Bernama TV, malah siapan di laman-laman sosial, pastinya anda telah pun mengetahui tetamu saya pada malam ini adalah yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Betul Datuk Seri, ini bukan pertemuan kali pertama. Betul, dan bukan kedua dan bukan yang terakhir pastinya. Oh, insya-Allah. Ya. Jadi saya sebenarnya menantikan cita-cita saya untuk menemui Datuk Seri bukan atas kapasiti menteri, tapi atas kapasiti seorang ahli politik. Tapi itu belum kesampaian. Mungkin selepas ini baju politik itu yang akan Datuk Seri pakai untuk kita melihat tentang Ikatan Nasional. InsyaAllah sebelum PRU ke-15 nanti. Boleh berjanji Datuk Seri? Boleh. Saya setuju kalau suami nak buat, tapi kena tahun depan lah, tahun depan. Okay. Ya, bulan Disember ni kita banyak sangat program-program terutamanya dalam program aspirasi keluarga Malaysia. Awal tahun depan. Kalau pertengahan atau hujung tahun lewat? Yalah, kita orang politik ni kadang-kadang kita buat bekerja ni kita tak ada cuti. Bila habis saja parlimen, masa itulah kita nak bercuti dengan keluarga. Sebab itu saya betul terang, saya minta berjanji dengan keluarga kalau boleh 2 minggu akhir tu saya bercuti bersama dengan keluarga. Jadi sebab tu kalau awal tahun depan insya-Allah kita boleh buat. Insya-Allah. Okey Zul, hari ni kita booking Zul. Zul ada dekat sini Datuk Seri. Saya main petik nama je. Malam ni malam saya yang punya, dan saya sememangnya memberikan satu pendekatan yang berbeza untuk melihat aspirasi keluarga Malaysia KDN ini, menyebabkan saya terpaksa menelaah, membuat research tentang KPI, dan ada yang telah pun dikongsi sebenarnya di laman sesawang milik KDN ini. Tapi itulah banyak dalam tempoh sejam ini saya nak mulakan. Kita boleh Datuk Seri untuk aspirasi keluarga Malaysia? Boleh. Okey, terlebih dahulu juga tahniah kepada Jabatan Immigration Malaysia semalam, sambutan 143-nya, dan semalam juga Datuk Seri menyentuh tentang kartel di dalam immigration. Kenapa immigration? Malah saya melihat tentang KPI yang disusun atur itu sendiri, ya, walaupun ada 3 teras utama, Jabatan Immigration ni diberikan keutamaan di bawah KDN. Sebenarnya bila kita sebut dari segi immigration, sudah tentulah banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Tapi dalam KDN ini kita ambil fokus bukan hanya immigration. Banyak daripada agensi-agensi, sebab kita ada 10 agensi. Keutamaan yang kita berikan sudah tentulah semua agensi yang berkait rapat dengan rakyat di luar sana. Jadi siapakah yang sebenarnya yang paling rapat? Sudah tentulah ianya datang sama ada ianya daripada Polis Diraja Malaysia, Immigration tadi, Jabatan Pendaftaran Negara,
dan 7 lagi agensi-agensi yang lain. Yang paling mustahak kita kena faham di KDN ini, sebab kita melakukan sesuatu untuk kepentingan keselamatan negara kita ini, kita ambil prinsip maqasid syariah. Jadi sebab itu semua agensi yang ada dalam KDN ini, Kementerian Dalam Negeri, adalah merupakan yang benar-benar berkait rapat dengan prinsip maqasid syariah itu, kerana kita menjaga agama, kita menjaga nyawa, kita menjaga akal, keturunan dan harta benda. Jadi bukan hanya immigration. Kalau kita sebut dari segi bab maqasid syariah yang saya sebutkan tadi, prinsip ini ia adalah sesuatu yang benar-benar memang sinonim dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab itu saya bila sebut semalam tentang isu kartel itu, saya kata ianya kita tidak mahu ada beberapa kumpulan dalam immigration ini yang sudah pun bekerjasama dengan sindiket. Sebab kalau sindiket nak melakukan sesuatu, dia tak boleh dengan seorang saja pegawai dalam immigration, dia sudah tentu ada kumpulannya. Jadi kumpulan itulah yang saya namakan, kalau ada kartel ini menyebabkan mudahnya mereka ini keluar masuk, bukan hanya di Jabatan Immigration, tapi juga di pintu-pintu masuk kita. Banyaklah lorong-lorong lain yang mungkin mereka boleh salah gunakan bekerjasama dengan pegawai-pegawai kita. Jadi sebab itu saya bagi satu ketegasan semalam. Saya kata kalau perkara ini berlaku, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Saya faham dari segi aspirasi keluarga Malaysia, kita akan mengangkat antara program-program trust yang berjaya diangkat dalam tempoh 100 hari oleh KDN sendiri. Tapi seperti mana yang Datuk Seri sebut semalam juga, ya, selepas sambutan Hari Immigration, kalau kita Google, kata Datuk Seri, kalau kita Google isu immigration, ada berapa banyak isu. Ya, saya sempat Google, dalam tempoh 0.38 saat 668 isu attitude di kalangan immigration dibangkitkan. Malah saya Google juga dalam tempoh 0.36 saat isu PDRM juga ada 1.6 juta isu PDRM. Kenapa isu-isu untuk immigration, isu PDRM ini tidak diangkat terus sebagai KPI utama KDN? Kenapa isu-isu yang lain yang diketengahkan dalam tempoh 100 hari? Kerana rakyat ingin lihat itu dua isu utama, ya, tentang kartel dalam immigration dan juga kartel dalam PDRM. Sebenarnya ia adalah menjadi sesuatu yang menjadi perbualan dalam masyarakat kita. Kalau kita katakan agensi itu adalah agensi yang mempunyai enforcement, sudah tentu ianya melibatkan banyak perkara. Sebab itu isu di PDRM itu adalah isu bukan hanya dari segi jenayah, tapi juga isu daripada perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Jadi kelambatan, macam-macam isu yang boleh dibangkitkan oleh rakyat. Sebab itu banyak perkara yang boleh dibangkitkan. Begitu juga dengan immigration. Kerana kita melibatkan rakyat yang mahu buat pasport sebagai contoh, dan juga melibatkan warga asing. Bukankah immigration ini adalah sesuatu agensi yang kita berikan keutamaan untuk menentunya keluar masuk warga asing. Jadi bila perkara-perkara ini berlaku, ianya berkait rapat juga dengan PDRM. Jadi ianya bertambah teruk lagi apabila orang yang viralkan satu isu menjadi lebih banyak, kerana membuktikan bahawa kesahihan sesuatu viral yang telah pun dibangkitkan oleh sesiapa. Maka sebab itu saya tidak boleh deny bahawa perkara ini adalah sesuatu yang patut diambil kira. Tapi dalam masa 100 hari, kita tidak boleh menyelesaikan masalah warga asing sebagai contoh. Macam mana saya nak selesaikan masalah warga asing yang kita kata pendatang asing tanpa izin yang masuk dalam negara, nak selesaikan dalam 100 hari, impossible. Maka sebab itu saya mengambil kira tentang apa yang patut kita berikan secara high impact kepada warga tempatan, begitu juga kepada kerajaan, supaya apa yang kita lakukan ini
ada high impact dengan kos yang agak rendah. Ini yang sesuatu yang kita berikan fokus dalam masa 100 hari. Sebab tu fokus yang kita berikan adalah saya nak maklumkan, contohnya saya berikan tentang mekanisme kawalan sempadan. Itu adalah sesuatu yang memang fokus kita berikan. Bagaimana caranya? Ada 3 inisiatif yang kita lakukan dalam masa 100 hari tersebut. Begitu juga dengan mekanisme penguatkuasaan yang diperkasakan. Juga kita ada 5 inisiatif di situ, dan sistem E2E yang dibangunkan dan diperluaskan. Ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya kita berikan keutamaan. Sebab kalau kita boleh lakukan dalam masa 100 hari perkara-perkara ini, ianya dapat membantu rakyat dengan begitu cepat sekali. Sebab itulah saya hanya pilih 3 ni dahulu. Walau bagaimanapun, bukan bermakna kita tinggalkan masalah-masalah, isu-isu yang memang sedia ada. Contohnya masalah pendatang asing tanpa izin tadi. Ia adalah merupakan satu legacy yang telah pun wujud dalam masalah Kementerian Dalam Negeri ini dah lama dah. Dari bertahun-tahun lamanya. Jadi saya memang ambil fokus semenjak saya menjadi menteri di sini. Saya fokus untuk memastikan bahawa semua mereka yang ada dalam negara kita ni perlu mempunyai dokumen yang sah. Jadi itu adalah sesuatu yang saya jadikan ia fokus utama saya sendiri sebagai menteri untuk saya selesaikan sebelum tamatnya tempoh saya menjadi menteri. Tapi 3 fokus utama kita akan sentuh sekejap lagi, walaupun tadi YB dah pun menyentuh sedikit. Saya melihat ini bukan isu ataupun trust utama yang begitu popular, yang begitu populis. Sebab dalam tempoh 100 hari ini ada isu yang dibangkitkan oleh rakyat, malah ada isu yang dibangkitkan di Dewan Rakyat tentang kewarganegaraan anak-anak. Kenapa bukan isu itu yang diselesaikan dalam tempoh 100 hari? Kan saya dah kata, kalau kita nak kata isu kewarganegaraan, ia adalah sesuatu yang patut kita ambil kira dari segi perundangan. Kalau kita nak selesaikan masalah isu perundangan, ia tidak boleh selesai dalam 100 hari. Kerana kita terpaksa fikirkan bagaimana dalam perlembagaan kita yang ada hari ini. Contohnya isu warga negara. Sebelum kita nak buat keputusan, kerajaan nak menukarlah mana-mana akta yang membabitkan kewarganegaraan, kita perlu berbincang dengan Majlis Raja-Raja. Selepas bincang dengan Majlis Raja-Raja, kalau dah setuju dengan apa polisi yang kita nak lakukan, barulah kita boleh buat bersama dengan AG, dan kemudian baru kita boleh buat rang undang-undang dan kita bawa dalam parlimen. Selalunya ia tidak boleh mengambil dalam masa yang begitu singkat selama 100 hari. Jadi walaupun kita akan lakukan, tetapi tidak boleh masuk dalam waktu 100 hari. Sebab itu kita ambil kira perkara yang boleh kita selesaikan secara high impact yang saya katakan tadi untuk masyarakat dan rakyat kita dalam negara. Tapi seperti yang saya nyatakan peringkat awal tadi, saya sempat membuat sedikit penyelidikan tentang, walaupun disebut tentang 3 teras utama, memperkukuh kawalan sempadan negara, memperkukuh mekanisme penguatkuasaan keselamatan dan memperkukuh pengurusan keselamatan melalui end-to-end service E2E itu. Tapi dalam ini ada inisiatif-inisiatif yang mungkin selepas ini Datuk Seri akan kongsikan juga. Namun saya melihat ada juga inisiatif yang dibawakan pada kali ini yang Datuk Seri muatkan dalam tempoh 100 hari adalah inisiatif ketika fasa pertama Datuk Seri menjadi Menteri Dalam Negeri ketika zaman kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi adakah itu adil? Sebagai contoh, Aksem, ia antara yang dibawa ketika zaman kepimpinan terdahulu dan diputuskan dan dibawa dan dimasukkan dalam 100 hari pada hari ini. Datuk Seri. Ya, Aksem sebagai contoh, betul, itu adalah sesuatu yang telah pun saya sendiri fikirkan untuk kepentingan mengurangkan kos kerajaan. Saya fikir baiklah kita jadikan dan kita gabungkan di bawah PDRM itu sendiri. Dan ketika itu saya tak sempat nak melakukan apabila kerajaan bertukar ganti. Bila bertukar ganti, dan saya sekali lagi bila dilantik sebagai menteri, saya kata ini adalah salah satu yang saya rasa boleh dilakukan dalam masa 100 hari.
Sebab itu kita masukkan dalam masa 100 hari dan ianya selesai dalam masa 100 hari. Banyak perkara-perkara lain yang sebenarnya boleh kita lakukan. Tetapi apakah ianya sesuatu yang boleh memberi keuntungan kepada kerajaan, yang boleh memberikan impak yang besar kepada rakyat, yang boleh memberikan sesuatu yang beza daripada apa yang ada. Saya nak bagi contoh. Kalau kita nak menjaga sempadan, kita buka PGA, pasukan gerakan am di sempadan. Ya, itu perkara biasa. Rakyat akan kata ini perkara biasa, Tok Sri, apa yang nak sibuk sangat? Tak payah 100 hari pun memang akan dibuat. Bukan hanya 11, mungkin banyak lagi yang boleh kita lakukan. Betul. Tetapi inisiatif yang kita berikan adalah amat beza. Sebab kita lakukan untuk membantu rakyat. Bagaimana caranya? Dalam mana kita nak menjaga sempadan, kita juga menggunakan PGA itu sebagai balai polis. Yang sebelum ini tak terfikir kita bahawa PGA ini boleh dijadikan balai polis. Jadi kita berikan penambahbaikan. Bila ia menjadi balai polis, PGA ini letaknya di mana? PGA ini letak di sempadan, pendalaman. Ia boleh membantu rakyat yang tinggal di pendalaman tersebut. Banyak perkara yang boleh kita bantu mereka. Bila dia telah pun menjadi sebagai penguatkuasaan kita berikan untuk mereka juga boleh menjadi sebagai balai polis. Apa keuntungan yang diberikan kepada rakyat? Pertama, segala laporan boleh diberikan kepada PGA dan mereka dah pun jadi macam balai polis tersebut. Kalau tadi yang saya kata maqasid syariah, nak menjaga nyawa. Maknanya apa? Maknanya kalau dia mula lahir, dia boleh laporkan. Dia baru dapat anak lahir, buat laporan. Kemudian kalau mati, dia boleh pergi buat laporan di PGA bahawa ada hidup mati berlaku. Walaupun ianya pendalaman, tetapi boleh juga dilakukan di situ. Kalau dahulu, kalau apa-apa saja nak berlaku, ianya akan mengambil masa yang panjang. Tapi sekarang ni mudah saja. Inilah yang kita berikan. Dan ini adalah sesuatu yang sepatutnya rakyat terima. Wow, ini satu perkara yang baik. Kerana dapat membantu tadi. Dalam waktu yang sama, PGA juga tugasan utama mereka untuk menjaga sempadan itu mesti diteruskan. Ini adalah perkara-perkara baru yang sepatutnya tak pernah terfikir dan kita lakukan dalam masa 100 hari. Bukankah ini baik? Dan Alhamdulillah, selepas kita umumkan, sudah pun ada mereka di pendalaman yang menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh PGA tersebut. Jadi walaupun ada orang kata ini memang mudah, tetapi mengapa tidak kita lakukan sebelum ini? Ini menunjukkan bahawa kita ni sudah pun think out of the box. Tidak lagi kata PGA saja, tidak. Lagi satu, collaboration yang kita lakukan. Bukan hanya PGA. Kita juga berikan supaya dia dapat kerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara. JPN. Untuk apa? Untuk menentukan bahawa dia buat laporan dia melahirkan anak 1, 2. Kalau ada kematian, dia laporkan. Supaya semua ini dapat kita adakan kolaborasi di antara agensi-agensi kita dalam KDN. Kerjasama ini adalah sesuatu yang juga memberikan penambahbaikan untuk membantu rakyat di luar sana. Jadi banyak perkara. Hari ini kita ada berapa balai polis. Kita ada lebih kurang 690 balai polis di seluruh negara. Bukankah ini memberikan kemudahan kepada rakyat? Jadi itulah yang kita lakukan. Jadi sebab itu saya terima kasihlah kepada semua ketua pengarah agensi-agensi di bawah KDN ini. Kita duduk, kita fikirkan apakah perkara yang boleh memberi high impact kepada rakyat. Inilah perkara yang telah kita umumkan. Jadi sekarang saya faham bahawa penyerapan fungsi Aksem kepada PDRM itu bersebab. Semuanya berlaku sebab dan akibat. Sebab pertukaran ini banyak lagi sebab-sebab yang dapat membantu penduduk setempat itu. Selepas ini, Datuk Seri, kita akan terus mengatakan tentang memperkukuh kawalan sempadan negara, tentang pos kawalan sempadan sebagai balai polis. Sebab saya difahamkan ada 11 pos kawalan sebagai balai polis, 9 di Sabah, 2 di Sarawak. Kenapa
pos kawalan ini diwujudkan. Semuanya selepas ini dalam Aspirasi Keluarga Malaysia KDN. Jangan ke mana-mana. Kembali dalam ruang bicara pada malam ini bersama kita dalam Aspirasi Keluarga Malaysia Kementerian Dalam Negeri, dan masih lagi bersama saya adalah Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan sebelum kita berhenti rehat untuk seketika tadi, kita dah menyentuh mengenai XM, dan di situ juga Datuk Seri menyatakan tentang PGA, ya, pasukan Gerakan AM yang menjadi balai polis sekarang ni. Apa peranan fungsinya 11 kawasan di Sabah dan 2 di Sarawak, dan bagaimana kawasan-kawasan 11 kawasan di Sabah, 2 di Sarawak itu dipilih atas kapasiti apa sebenarnya? Adakah kawasan-kawasan itu menjadi pintu masuk kepada penyeludupan atau sebagainya, Datuk Seri? Pertamanya kita kena jelas bahawa PGA ini adalah untuk mengawal sempadan. Dia merupakan pos kawalan untuk menjaga sempadan. Maka kerja utama mereka bukannya untuk menjadi balai polis. Itu pada asalnya. Kita ada 170 pos kawalan semuanya. Tapi dalam projek Perintis dalam 100 hari yang kita lakukan, 9 di Sabah dan 2 di Sarawak. Mengapakah hanya kita pilih 9 dan 2 ini? Contohnya di Semporna. Kita lakukan ini kerana kita fikir banyak masalah di situ. Masalahnya balai polis begitu jauh. Mereka ramai yang tinggal di tepi-tepi pantai. Jadi kita ada pos kawalan di situ yang kita bangunkan. Mengapa tidak kita convert juga penguatkuasaan kita berikan untuk mereka ini juga menjadi balai polis. Jadi ini hanya projek Perintis dalam masa 100 hari. Dan Alhamdulillah, saya nak maklumkan, kita bermula pada 15 November baru-baru ini. Dan telah pun dipergunakan oleh rakyat. Ini menunjukkan bahawa rakyat kata, yalah bagus. Kerana daripada dia nak pergi berjalan jauh untuk mendaftar, untuk buat apa saja laporan polis yang biasa, kelahiran anak, seperti yang saya kata tadi, kematian sebagainya. Kali ini dia boleh pergi dengan pos kawalan yang berdekatan dengan mereka sendiri. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang saya rasa diterima baik oleh masyarakat. Jadi, bila kita dah buat projek Perintis seperti ini, bukan bermakna kita langsung tinggalkan kerja utama kita, iaitu nak menjaga sempadan. Tidak. Tetapi kita memberikan penambahbaikan supaya apabila ada pos kawalan, masyarakat boleh menggunakan pos kawalan tersebut juga sebagai balai polis. Inilah sesuatu yang kita berikan kebaikan untuk masyarakat. Okey, jadi 11 pintu pos kawalan di Sarawak dan 2 di Sabah, dan ini ada juga 9 di Sabah, 2 di Sarawak. Ya. Dan ini juga ada kaitan. Saya melihat ini seolah-olah pertindihan. Betulkan saya kalau saya salah, Datuk Seri, tentang pos kawalan ini, dan bagaimana pula tentang pasukan nukleus Single Border Agency. Saya melihat fungsinya sama, tapi kalau berbeza, Datuk Seri boleh perbetulkan saya, sebab ini antara perkara dalam Aspirasi Keluarga Malaysia yang diangkat oleh KDN. Ya, Single Border Agency ini adalah sesuatu yang juga memberikan penambahbaikan. Sekarang kemampuan negara dari segi nak membangunkan beberapa jabatan adalah sesuatu yang selalu diperbincangkan dalam negara kita. Ianya membabitkan banyak jumlah kos yang agak tinggi. Jadi sebab itu kita fikir bagaimana untuk mencari jalan kita dapat kurangkan pegawai, tetapi dari segi perkhidmatannya lebih baik. Sekarang ini kalau kita tengok daripada agensi yang mengawal pintu masuk, kita ada beberapa agensi. Kita ada immigration, kita ada veteriner untuk menjaga keluar masuknya produk-produk pertanian seperti pokok, binatang, semua tu ada. Begitu juga dengan custom. Tapi kalau kita combinekan menjadi Single Border Agency, bukankah ianya dapat memberi manfaat kerana
kita dapat mengurangkan anggota, tapi dalam waktu yang sama kita berikan perkhidmatan yang sama. Jadi itulah yang kita nak lakukan. Dan apabila kita dah lihat bahawa ini boleh membantu dari segi mengurangkan kos, saya dah bawa pun dalam mesyuarat Jemaah Menteri, ianya telah pun diterima baik oleh Jemaah Menteri, dan kita dalam 100 hari fokus itu kita kata okey, kita nak buat nucleus team untuk menjadi perintis juga, untuk mencari jalan berapakah, bagaimana strukturnya, macam mana dengan kuasa-kuasa yang sedia ada, apakah perlu untuk kita adakan perundangan yang baru. Sebab itu kita jadikan ianya sesuatu yang saya ambil kira untuk kita lakukan dalam masa yang terdekat. Alhamdulillah, apabila Majlis Jemaah Menteri telah pun bersetuju, yang ianya telah pun kita tubuhkan satu nucleus team untuk melihat dari segi struktur dan juga dari segi perundangan yang perlu diadakan. Jadi berdasar carian saya, pasokan Nucleus Single Border Agency ini bertanggungjawab untuk memperincikan penubuhan badan tunggal yang akan menguruskan kawalan pintu masuk negara termasuk di pelabuhan. Jadi itu diangkat juga sebagai inisiatif di bawah memperkukuh kawalan sempadan negara. Datuk Seri, saya nakal. Saya kena terus terang. Sebab saya sempat sebenarnya saya mahukan tentang soal keselamatan, kerana sebelum ini dalam aspirasi keluarga Malaysia yang sempat saya print infografiknya di bawah memperkukuh kawalan sempadan negara, ada 4 inisiatif yang diberikan. Tapi hari ini bila saya buka, hanya tinggal inisiatif di bawah memperkukuh kawalan sempadan negara. Kenapa inisiatif yang keempat, iaitu pintu masuk baharu Desaru Johor, tiada dalam inisiatif ini? Kerana sebelum ini dilaporkan ada 4 pintu masuk, Sabah, Sarawak, Johor dan Terengganu. Tapi hari ini di infografik anda penonton boleh saksikan di moha.gov.my sebenarnya. Perkara itu tak ada. Sedangkan sebelum ini saya rasa Johor akan dijadikan sebagai menerima satu pintu masuk. Begitu juga di Terengganu dan Sabah dan Sarawak. Kenapa digugurkan dalam saat-saat akhir ni? Sebab saya print semalam, tapi hari ini dah tak ada, Datuk Seri. Nakal sikit pada malam ni. Tak apa, saya boleh jawab. Perkaranya mudah. Bagi KDN, dia telah selesai. Apakah baik untuk kita umumkan pintu masuk di Desaru telah pun dibuka? Maknanya saya letakkan pegawai saya di sana, semua aset-aset yang diperlukan juga ada di sana, tetapi orang tak masuk. Desaru ini adalah sesuatu yang kita jangkakan. Warga asing datangnya daripada Singapura dan juga daripada Indonesia. Bagaimana cara untuk mereka masuk? Sudah tentu ada ferry, sudah tentu ada bot-bot yang tertentu. Tapi kalau ferry tak bersedia untuk masuk, kapal-kapal tu tak bersedia untuk masuk, kita sudah sediakan pintu masuk. Pelaburan juga sudah dibuat di situ. Laporan semua dah buat, semua dah cukup. Kita letakkan pegawai-pegawai di situ. Ianya tidak menguntungkan kita. Tambahan merugikan kita kerana meletakkan pegawai tanpa ada pekerjaan. Jadi saya dah bersedia dan kita hanya tunggu bilakah ferry akan bersedia. Kalau ferry kata sedia bulan depan, maka bulan depan lah ia akan kita umumkan. Jadi sebab itu saya tidak mahu umumkan perkara yang tidak menguntungkan kepada kerajaan. Tapi pada Oktober lalu, penghujung Oktober, Datuk Seri dah ke Desaru. Ada permasalahan di sana? Dah, kita dah siap. Sebab itu saya dah pergi, dah tengok, dah siap. Sebenarnya kita boleh umum. Tetapi orang akan kata, umum benda apa yang tak ada orang masuk? Maka sebab itu kita tangguhkan pengumumannya. Walaupun sudah siap, semua dah bersedia, oleh kerana ferry masuk lagi masih belum bersedia. Apabila kita nak buat ferry di antara dua negara, ia perlukan banyak lagi. Boleh saya katakan di sini, kajian strategik yang silap? Tak betul. Sebab apabila involve private initiative, ianya bukan masalah kerajaan. Kita dah buat, kita berikan fasilitis tersebut. Tapi masalahnya B2B, oleh kerana mereka yang nak melakukannya. Jadi kita tunggu sehingga mereka siap sedia. Baik,
Itu untuk satu inisiatif ataupun satu trust yang pertama kita sentuh, ya, memperkukuh kawalan sepadan negara. Jadi kesempatan ini ada tambahan lain untuk Datuk Seri menyentuh kembali tentang memperkukuh kawalan sepadan negara, mengenai PGA, tentang pos kawalan tadi yang saya lihat media jarang-jarang untuk mengangkat pos kawalan ini, Datuk Seri. Sebab itulah saya minta, sebenarnya saya nak minta supaya media umumkan, supaya publik tahu bahawa PGA ini boleh digunakan sebagai balai polis juga. Okay. Sebelum ini mereka kalau tengok PGA ni, dia kata ni nak jaga sempadan sajalah. Nak supaya tak tidak boleh dicerobohi sempadan kita ni oleh warga asing. Tapi hari ini saya nak maklumkan bahawa kalau tengok ada pos itu, kalau nak buat laporan, kalau nak bagi maklumat, semua itu boleh kita lakukan bersama dengan itu sebagai seolah-olah ianya adalah merupakan satu balai polis. Ini yang sepatutnya dipertekankan, dan saya minta media bantu kita supaya wawarkan kepada masyarakat di pendalaman sana bahawa PGA itu juga boleh digunakan sebagai balai polis. Simple saja, boleh digunakan sebagai balai polis. Balai polis ni apa yang boleh kita lakukan? Macam-macam perkara boleh kita lakukan. Macam-macam laporan boleh kita lakukan. Jadi sebab itulah saya minta sangat supaya media membantu kita. Walaupun rakyat dah mula tahu, tapi kalau kita boleh wawarkan dengan lebih meluas, insya-Allah ianya dapat memberikan sesuatu yang high impact untuk rakyat jelata. Jadi pendek kata 11 PGA di-upgrade, itu istilah paling mudah lah, ya, sebagai balai polis. Jadi bagaimana bagi kawasan persempadan, mungkin di utara Semenanjung, mungkin di kawasan sekitar Johor sendiri, bagaimana PGA yang sedia ada ini, yang mungkin dah dinaik taraf ataupun masih lagi kekal, akan diperkasakan pula? Sudah tentu. Sebab itu kita minta daripada Kementerian Kewangan supaya kita nak upgradekan beberapa PGA kita ini. Sebab bila kita dah masukkan Aksem di bawah kawalan PDRM, kita lakukan melalui penggunaan PGA itu sendiri. Jadi tak payahlah kita nak tubuhkan lagi satu unit yang lain. Maka apabila kita dah gabungkan ini, insya-Allah penggunaan kawalan sempadan boleh kita lakukan melalui PGA, dan bila berjayanya perintis 11 pos kawalan yang telah pun kita wujudkan ini berjaya, kita akan boleh naikkan juga taraf lain-lain PGA yang ada tu untuk kita jadikan balai polis juga, insya-Allah. Sebab itu kalau penggunaannya ini nampak dapat meluas, insya-Allah kita akan luaskan lagi di beberapa kawasan di seluruh negara, bukan hanya di Sabah Sarawak tetapi juga di Semenanjung Malaysia. Okey. Baik, saya noktahkan untuk trust yang pertama, ya. Kita beralih kepada trust yang kedua, memperkukuh mekanisme penguatkuasaan keselamatan. Ada 5 inisiatif, iaitu mekanisme penguatkuasaan bersepadu, pelan rekalibrasi parti, pasukan khas rela, bantuan khusus untuk bantuan bakul makanan, dan juga patuh penguatkuasaan Akta 342. Saya melihat ini antara perkara lama juga yang dijenamakan semula. Sebenarnya pelan rekalibrasi parti ini cerita lama yang diangkat untuk aspirasi keluarga Malaysia, tapi pasti ada penambahbaikan di sini. Apa yang dilakukan, Datuk Seri? Ya, penambahbaikannya adalah sesuatu yang kita berikan keutamaan. Contohnya, masa hari itu kita buat rekalibrasi pada asal dulu, segala kota yang majikan perlukan mesti mendapat daripada Kementerian Sumber Manusia, KSM. Tapi saya nampak di situ nampak agak ketat sikit. Dan oleh kerana itu, pendaftaran yang dibuat dengan immigration sebagai contoh, jumlahnya besar, sehingga 200,000 sebagai contoh. Tetapi majikan tidak boleh menggunakan 200,000 ini kerana dia terpaksa melalui apa saja prosedur-prosedur yang sedia ada. Maka yang saya minta adalah supaya diberikan penambahbaikan. Kita minta kepada jemaah menteri supaya katalah dari segi formula untuk mendapatkan pekerjaan ladang, pekerja ladang. Dia ada katalah 10 ekar, berapa diperlukan pekerja sebagai contoh, ya. Jadi kalau dia nak perlukan 100 orang ladang itu, dia minta kepada KSM 100. Jadi KSM kena turun cek. Jadi oleh kerana permintaannya begitu banyak sekali, kadang-kadang melewatkan pekerjaan ini, dan oleh kerana kita nak membantu ekonomi negara, nak percepatkan ini,
Jadi saya minta supaya berikan kuasa itu kepada KDN melalui immigration. Kita luluskan dulu 70%. Jadi mempermudahkan, sebab banyak komplain yang mengatakan lambat sangat. Kita dah daftar, kita dah buat semua ni, nak buat verifikasi ni terlampau lambat, menyebabkan pekerja yang dah mendaftar 200,000 ni tak boleh nak bekerja. Dan akhirnya saya kata nak percepatkan dalam masa 100 hari, you give me the rights, bagi saya 70%, saya luluskan dahulu, kemudian barulah KSM masuk tengok, verify balik. Betul. Sepatutnya dalam dia minta 100, sepatutnya kita bagi 100. Jadi kalau KDN dah bagi 70, kita tambah lagi 30. Itu adalah perkara yang boleh dipercepatkan dalam masa 100 hari. Sebab itu 2-3 hari sudah bila ada jurnalis tanya dengan saya, jadi Datuk, rekalibrasi ni bagaimana? Saya kata InsyaAllah 200,000 ni boleh diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Okey, tapi rekalibrasi ini sepatutnya berakhir pada 30 Jun, dilanjutkan sehingga 31 Disember. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk Datuk Seri menambah KPI dalam aspirasi keluarga Malaysia. Tidak. Dari segi KPI rekalibrasi itu, ianya adalah hanya mempercepatkan saja. Itu saja. Dari segi yang lainnya, ia masih lagi sama. Ia tidak menjadi KPI kepada saya. Hanya nak mempercepatkan. Sama ada kita boleh lakukan dalam masa 100 hari ataupun tidak. Yang itu yang kita lakukan. Sebab tu hari ini, maka bermulalah mereka dah boleh pergi bekerja dengan majikan sebab kita luluskan dahulu. Itu yang kita minta supaya jemaah menteri dapat membantu kita, memberikan kelulusan khas supaya kita berikan rights kepada immigration untuk meluluskan 70% daripada permohonan mereka. Okey. Dan masih lagi dalam teras kedua, saya mengambil 2 inisiatif terus di sini, OP Bantu bakul makanan dan OP Patuh penguatkuasaan Akta 342. Kerana ini adalah cabaran utama. Datuk Seri duduk di kerusi nombor 1 di KDN dalam keadaan pandemik COVID itu sedang betul-betul meledak. Jadi 2 perkara ini dilaksanakan dalam tempoh ini. Berkesanannya, kejayaannya sehingga ia boleh diangkat dalam aspirasi keluarga Malaysia KPI 100 hari. Apa kejayaan, apa yang boleh dikongsikan, Datuk Seri? OP Bantu sebagai contoh. OP Bantu ni adalah suatu perkara yang tidak pernah pun dimainkan oleh media. Saya tengok bila di Amerika polis buat bantuan, memberi bantuan kepada masyarakat, keluar di CNN, keluar di Al Jazeera, tapi media kita tak mainkan ini. Bantu yang polis kita lakukan. Sebenarnya apa yang kita bantu adalah sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh polis sebelum ini, iaitu turun ke bawah mencari masalah yang boleh kita bantu kepada masyarakat di luar sana. Dan kita bantu mereka, hantar kotak makanan kepada mereka yang memerlukannya. Satu ketika dahulu, ada satu perkara yang diwawarkan, suruh keluar bendera putih sebagai contoh. Apakah ada bendera putih itu? Tak ada apabila kita lakukan OP Bantu. Kerana polis turun bagi tahu, makcik apa masalah, gini. Dan kita bagi, okey makcik, ini phone number. Kalau ada apa-apa, kontak kita. InsyaAllah kita bantu. Ini yang kita lakukan. Bukan hanya cakap, tetapi kita juga berikan kotak makanan. Ini adalah kerjasama yang kita lakukan bersama dengan badan-badan korporat, NGO. Dan kerjasama ini kita lakukan supaya nak membuktikan polis ini sentiasa bersama dengan masyarakat. Jadi, jangan beranggapan bahawa polis ini hanya enforce semata-mata. Tidak. Dia bukan hanya satu agensi enforcement, tapi juga membantu rakyat yang memerlukan bantuan. Jadi ini adalah satu kejayaan kerana kita telah pun membantu, kalau tak silap saya sudah melebihi 200,000 kotak yang kita telah berikan melalui OCPD ataupun balai polis yang ada di seluruh negara kita. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu kejayaan yang patutnya dibanggakan, patutnya dikeluarkan oleh media. Okey. Baik, Datuk Seri, kita berehat untuk kali yang terakhir dan pastinya selepas ini kita ada lebih kurang 15 minit terakhir untuk bercakap tentang aspirasi keluarga Malaysia 100 hari Kementerian Dalam Negeri. Jangan ke mana-mana.
Pusingan terakhir untuk aspirasi keluarga Malaysia 100 hari Kementerian Dalam Negeri sebelum kita beralih kepada teras ketiga kerana kita kesundukan masa, Datuk Seri. Saya nak menyentuh juga mengenai dua inisiatif terakhir di bawah teras memperkukuh mekanisme penguatkuasaan keselamatan. Mekanisme penguatkuasaan bersepadu saya tak nak sentuh sebab ia melihat melibatkan PDRM dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Itu antara yang saya lihat biasa-biasa. Okay? Dan saya ingin melihat pasukan khas rela ini sendiri. Kerana mengikut strategi pertahanan menyeluruh HANROH, rela diletakkan sebagai barisan ketiga pertahanan negara iaitu selepas Angkatan Tentera dan Polis. Ya, ini bermaksud kira-kira 3 juta anggota rela perlu bersedia untuk mengangkat senjata apabila dikerah. Dan bila mana dalam inisiatif trust yang ketiga ini diletakkan pasukan khas rela, apa lagi yang cuba diberikan kepada rela ini, Datuk Seri? Cuba kita lihat dari segi kedudukan ekonomi negara kita. Kalau kita tengok daripada bajet yang kita ada sekarang ini, salah satu yang paling besar yang kita lakukan adalah emolument. Kita bayar gaji kepada penjawat awam. Maka bagaimana caranya untuk kita mengurangkan untuk masa hadapan? Dari segi pension saja, 30 bilion ringgit setahun kita lakukan. Maka saya mencari jalan supaya kita dapat mengurangkan ini di masa hadapan untuk kepentingan negara dan juga untuk kepentingan rakyat. Saya melihat, jadi rela ini adalah salah satunya mata dan telinga kita selama ini. Maka saya nak mempertingkatkan, berikan lebih kuasa kepada rela. Caranya adalah untuk kita buat trial, bekerjasama rela dengan polis ini. Contohnya, di pendalaman. Nak jadi mata dan telinga. Nak jadi agent. Nak jadi spy kepada kita sebagai contoh. Apa salahnya kalau kita letak mereka yang berdaftar dengan kita sebagai anggota rela, diberikan tugasan itu. Dan ianya bukan sebagai kontrak. Ini hanya apabila ada masa yang diperlukan dan kita bayar. Seperti apa yang kita bayar sekarang ini, iaitu lebih kurang RM8 satu jam. Jadi kalau kita boleh lakukan begitu, ianya dapat mengurangkan lagi, meletakkan anggota polis kita di pendalaman, yang mana mereka terpaksa untuk mencari rumah sewa, untuk mencari lagi tempat-tempat untuk mereka tinggal dan nak mengenali masyarakat di kawasan tersebut. Ini adalah sesuatu yang saya rasa boleh kita berikan kepada rela untuk melakukannya. Dan akhirnya nanti apabila sampai masa, kita tak perlukan lagi anggota-anggota yang begitu ramai. Hari ini kita telah pun mencecah melebihi 100,000 anggota polis. Sudah mencecah lebih kurang 120,000 semuanya. Jadi kalau kita dapat kurangkan daripada masa ke semasa dengan penggunaan rela di seluruh negara, maka betul lah bila kita kata polis bekerjasama dengan masyarakat. Kerana rela ni datangnya daripada masyarakat juga. Maka itulah yang kita nak lakukan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah difikirkan sebelum ini dan kita lakukan ini untuk menentukan, beri peluang kepada masyarakat yang ingin untuk membantu negara dan dalam waktu yang sama mereka juga diberikan latihan-latihan yang tertentu untuk kita pilih siapalah yang sesuai untuk membantu kita melalui PDRM tersebut. Ini yang kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang baik. Dan kadang-kadang orang tak faham. Macam suami sendiri pun tak faham tadi. Nampak seolah-olah apa biasanya rela. Tapi sebenarnya rela ini kalau kita berikan tugasan, dia dapat memberikan, dapat mengurangkan dari segi jumlah pembayaran kita melalui pension dan sebagainya. Dia akan mengambil masa yang panjang. Tapi dalam waktu yang sama kita kena rancang sekarang untuk masa hadapan kita. Itu yang kita lakukan. Inisiatif Serampang Dua Mata yang diambil kira juga oleh pihak KDN dan kini untuk memperkukuh pengurusan keselamatan melalui end-to-end service E2E. Jadi di sinilah segalanya akan membawa berjaya atau tidak segala pelaksanaan seperti mana di pos kawalan itu, segala laporan kelahiran, kematian, bagaimana sistem itu akan dapat disampaikan kepada pihak pusat. Di sinilah duduk letaknya dari segi penyampaian, penggunaan aplikasi. Jadi boleh Datuk Seri jelaskan. Bila kita kata dari segi penggunaan elektronik yang kita lakukan, KDN ini sedang memikirkan tanggungjawab kita untuk benar-benar dapat mengurangkan
kos untuk membantu kerajaan. Sebab itu segala apa yang kita lakukan mulai daripada sekarang adalah banyak penggunaan elektronik yang kita gunakan. Jadi Internet of Things yang kita lakukan, menggunakan social media, menggunakan macam-macam untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Jadi contohnya e-visa saya baru umumkan semalam. Sebelum ini kita hanya berikan kepada 10 negara sahaja. Kita perluaskan kepada 35 negara. Siapa mereka yang perlukan visa? Pertama, pelancong yang perlukan visa. Kedua, kepada pelajar-pelajar asing yang perlukan visa. Ketiga, mereka yang nak tinggal lama dalam negara kita untuk bekerja dalam negara perlukan visa. Ini semua adalah sesuatu yang kita nak buat percepatkan. Jadi bila kita nak percepatkan, kita dah mula dengan cubaan kita dengan expatriates. Okay. Yang datang daripada luar. Dia nak datang sini, dia komplain, dia kata ease of doing business ini susah sangat di Malaysia. Sebab dia datang sini, dia apply, kemudian nak dapatkan, sebelum ini nak dapatkan pelekat untuk membenarkan mereka bekerja dalam negara memerlukan sekurang-kurangnya 30 hari. Jadi kita fikir bagaimana caranya untuk kita memudahkan dan memendekkan supaya akhirnya mereka yang di luar sana yang nak membawa banyak lagi pelabur-pelabur untuk melabur dalam negara kita, supaya CEO mereka nak datang, specialist yang nak datang, semua ini kita berikan kemudahan melalui elektronik visa. Jadi bila kita dah lakukan ini dan kita percepatkan, dan trial telah pun kita mulakan melalui ESC yang telah pun kita buka, alhamdulillah. Semalam masa saya berjumpa dengan Chamber of Commerce, banyak daripada negara-negara asing, mereka kata ini adalah salah satu yang patut diwawarkan, bukan hanya untuk kepentingan dalam negara tetapi juga luar negara. Kenapa? Kerana Malaysian businessman yang ada rakan-rakan daripada luar sana nak datang ke sini, kita berikan kemudahan-kemudahan itu supaya boleh terus menjalankan business activity mereka dalam Malaysia dengan secepat mungkin. Jadi banyak lagi sebenarnya yang diangkat dalam teras yang ketiga ini, antara lain tentang e-Malaysia My Second Home, ya, di bawah Jabatan Immigration yang disebut oleh Datuk Seri tadi, Malaysia Visa at JIM. Kemudian kita ada PAS Lawatan Kerja Sementara 2PLKS ini. Yang ini bagaimana pula, Datuk? Benda-benda yang teknikal ini rakyat perlu faham. Ya, jadi tentang 2PLKS ini, betul tak sebutannya? Saya tak tahu, tapi itulah yang dinyatakan. Ya, PLKS ini kita berikan sebelum ini untuk PAS lawatan PLKS pekerja dalam negara kita, PLKS. Jadi bila kita nakkan sesuatu, kita nak supaya kurangkan masalah yang sebelum ini, image yang saya katakan dalam immigration semalam. Kerana ia nampak seolah-olah enforcement itu memberikan ruang untuk seseorang mencari peluang menambah pendapatan melalui perkara yang salah. Sebab itu bila kita lakukan melalui elektronik, ianya dapat mengurangkan itu. Itu salah satu yang kita lakukan, dan dalam waktu yang sama permudah dan percepatkan semua ini. Jadi saya minta supaya rakyat memahami dalam dunia yang baru ini kita memerlukan teknologi-teknologi yang canggih. Jadi dengan penggunaan elektronik ini, kita rasa ianya akan memberikan sesuatu image yang baru, bahawa negara kita adalah sebuah negara yang benar-benar telah pun menjadi, kalau immigration, kata-kata world class immigration yang dapat kita tonjolkan. Kalau PDRM, world class police force, ini semua adalah sesuatu yang diidamkan oleh kita semua. Dan insya-Allah dengan melalui teknologi, dengan menggunakan kaedah mencari anggota atau pegawai-pegawai yang mempunyai skill yang baru, kita berikan penggunaan teknologi-teknologi, aset-aset yang baru, saya rasa image ini akan mencapai kenyataannya bila sampai masa semua rakyat telah pun memahami bahawa kita mempunyai
pegawai-pegawai yang benar-benar mahir dalam penggunaan teknologi-teknologi yang baru. Okey, baik Datuk Seri, saya mendapatkan maklumat di infografik moha.gov.my ini berdasarkan aspirasi keluarga Malaysia 100 hari dan bagi rakyat sendiri untuk mendapatkan terus maklumat di mana agaknya selain laman sesawang yang saya kongsikan tadi. Ya, betul. Sebenarnya banyak yang boleh kita war-warkan. Pertamanya tadi dalam semua kita punya website, agensi-agensi kita semua ada. Sudah tentulah melalui website KDN itu sendiri. Yeah. Tapi yang pentingnya pada besok hari, pada 9 hari bulan Disember ke 12 Disember sebagai contoh, datanglah ramai-ramai untuk melawat di KL Convention Centre apabila kita adakan satu showcase, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, semua kementerian-kementerian yang ada di situ. Yang baiknya kalau kita datang di situ nanti, PDRM sebagai contoh, kita akan buat semakan dan bayaran saman di situ. Ya, sesiapa yang datang pada 9 hingga 12 Disember, kalau betul dia ada nak kena bayar saman, kita bagi diskaun 50%. 50%. Okay. Itu satu. Keduanya, kalau Jabatan Pendaftaran Negara, kita bawa kita punya bas mobile JPN di situ. Kalau sesiapa nak tukar IC atau hilang IC, semua itu boleh kita lakukan juga di situ. Dan insya-Allah segala apa yang kita buat ini adalah untuk memberikan kemudahan. Sebab saya difahamkan akhir-akhir ini sudah ramai yang nak buat IC, sebab kita lakukan secara online dan kita bagi tarikh-tarikh yang tertentu. Sekarang ni dah begitu sibuk sehingga kan the waiting list itu terlampau panjang. Jadi ini adalah kemudahan yang kita berikan di Convention Centre pada 9 hingga 12 Disember ini, supaya ramai-ramai datang. Banyak lagi yang akan kita berikan. Contohnya semakan keahlian, daftar keahlian baru untuk menjadi rela yang tadi yang saya katakan. Esok hari nanti bila kita nak guna rela, kalau ramai masyarakat dah pun masuk, mudahlah untuk kita membantu dari segi menjaga keselamatan negara, menjaga kedaulatan negara. Semua ini adalah kerjasama yang diperlukan daripada masyarakat. 9 hingga 12 bulan di KLCC, Pusat Convention KLCC. Jadi terima kasih banyak Datuk Seri kerana bersama saya dalam tempoh sejam kita melihat aspirasi keluarga Malaysia 100 hari Kementerian Dalam Negeri ini. Lanjut kata, saya minta maaf Datuk Seri kerana rakyat perlukan soal keselamatan, dan soal keselamatan tiada kompromi. Jadi sekali lagi syabas dan tahniah atas aspirasi keluarga Malaysia dengan 3 teras yang dikongsikan tadi. Semoga KDN ini bukan satu penamat, kerana saya yakin selepas ini KDN di bawah pimpinan Datuk Seri akan meneruskan legasi untuk mendapatkan memastikan kedaulatan negara, keselamatan rakyat sentiasa dijamin. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami di Ruang Bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.